Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kata junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia saudara Syahrul bin Muhammad selaku pengurusi majlis kita pada malam ini, merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Bera. InsyaAllah sebentar lagi kehadiran yang berbahagia saudara Mazlan Aliman dalam perjalanan kemari yang hadir di pentas bersama kita ialah saudara Hasanuddin bin Salim, Ahli Jawatan Kuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Pahang, merangkap pengurusi Lajnah Kebajikan PAS Negeri Pahang, dan juga saudara yang berbahagia yang di-Ketua PAS Kawasan Bera Sulaiman bin Muhammad beserta staf kepimpinan PAS Kawasan Bera, staf kepimpinan Dewan Muslimat, Dewan Pemuda, Ahli Jawatan Kuasa PAS di Bukit Kepayang ini, pegawai keselamatan, penyokong Pakatan Rakyat sama ada daripada PAS, PKR ataupun DAP yang mungkin ada, penyokong Barisan Nasional, penyokong UMNO, dan seluruh peneroka yang mendengar siaran langsung daripada corong mikrofon kita pada malam ini. Dan kepada semuanya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama, dan saya nak ucap juga terima kasih atas keberanian saudara, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga orang-orang muda yang hadir ke dalam program penerangan Parti Islam Semasa PAS pada malam ini, kerana mereka datang untuk mendengar isu-isu yang bakal dibawakan oleh pimpinan PAS yang ada di peringkat negeri, yang ada di peringkat pusat. Saya ucapkan tahniah di atas keberanian kehadiran dalam program kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia sekarang kalau kita lihat dalam suasana yang tidak menentu, keadaan politiknya tidak menentu. Sekejap begini dan sekejap begini, sehingga rakyat merasakan bahawa seolah-olahnya negara Malaysia ni sebenarnya nak pergi ke mana arahnya. Tak pasti begitu. Walaupun yang disebut oleh YDP tadi bahawa Perdana Menteri dan juga pemerintah yang ada sekarang mengemukakan satu slogan, satu Malaysia, yang apabila kita lihat banyak perkara yang tak kena, cuma berdasar kepada slogan satu Malaysia saja. Sebagai contoh, diadakan kedai satu Malaysia. Betul lah? Diadakan kedai satu Malaysia. Kemudian diadakan pos satu Malaysia. Kemudian diadakan klinik satu Malaysia. Dan setiap kedai, setiap pihak pos dan juga itu klinik ini dibagi satu subsidi untuk premis tersebut. Menyebabkan memanglah murah, tetapi kadang-kadang kita juga mempersoal barang-barang di kedai satu Malaysia ni standard dia macam mana? Macam mana pula dengan kedai-kedai yang lain yang tidak mendapat subsidi untuk kedai satu Malaysia? Jadi inilah persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang ramai. Dia nak menjayakan program, jadi dibuat perkara terkadang kita pun keliru. Sahabat-sahabat sekalian,
kita ada berjamaah 2 orang lagi. Jadi dalam rangka untuk meringkaskan ceramah, saya cuba menjawab 3 soalan. Yang kita lihat inilah persoalan yang saya nak kemukakan pada malam ini. Yang pertama, soalan yang pertama, rakyat bertanya. Rakyat bertanya, bolehkah harga barang keperluan harian diturunkan? Betul tak? Harga sekarang orang tanya, saya ulang balik. Soalan ini selalu berkisar di kalangan rakyat, di kalangan kita semua lah. Sama ada peneroka, sama ada tidak peneroka, bolehkah harga barang keperluan harian diturunkan? Rata-rata kita melihat harga barang sekarang melambung tinggi. Kalau nak ikut peratus, ada yang mencapai 100% kenaikan berdasarkan 10 tahun yang lepas. Banyak. Hampir barang-barang harga yang macam itu. Saya ambil contoh satu perkara saja. Dan jawapannya memang boleh. Jawapannya, harga barang boleh diturunkan. Dengan syarat, rakyat kena pilih Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang ke-13. Kalau tuan-tuan masih lagi memilih Barisan Nasional ataupun UMNO, bukan mengharapkan harga barang akan turun, tetapi saya pasti harga barang akan terus naik. Harga barang ini sebenarnya bergantung kepada toke, kepada pembekal-pembekal. Setiap kali pilihan raya berlaku, pembekal dan toke-toke besar ini yang selalu sponsor kepada calon-calon UMNO, terutama yang ESCO, terutama yang menteri. Jadi apabila tiba satu masa ketika mereka menyebut, ingat tak janji kita dulu? Ingat tak janji kita dulu macam mana? Jadi terpaksalah naikkan harga barang. Di antaranya lah. Dan perkara-perkara yang lain lagi. Sebagai contoh, saya ambil satu je contoh, barang keperluan harian kita. Walaupun tak besar mana, saya dulu pernah bekerja ataupun bersama dengan kedai runcit, kedai borong. Saya melihat terkejut baru-baru ini. Saya tak biasa beli barang. Saya ingat harga barang yang lepas dulu je, 5-6 tahun lepas. Harga kicap udang, kipas udang. Ingat tuan-tuan, harga botol kecil, dia ada dua, satu botol kecil, ada satu botol besar. Kalau harga kicap itu, yang kipas udang yang kecil itu, harganya sekitar RM2.40. Dulu, satu ketika dulu, 5-6 tahun, ingat macam tu lah. Saya terkejut baru ni, saya bagi duit kepada anak saya. Saya bagi duit RM10, dia pulang kepada saya berapa? Dalam RM4.20. Maksud dia ialah harganya ialah RM5.80, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mungkin tuan-tuan tak perasan selama ni beli barang dengan harga yang mahal. Tak perasan. Kita senangnya isteri suruh beli bang, beli kicap, kita seluk duit, betul tak? Ambil duit, nah, bagi. Baki je ialah RM4.20 beli satu botol kicap. Yang sebelum ini harganya ialah RM2.40. Sekarang harga RM5.80 satu botol 230 ml. Bukan yang besar, yang kecil tu. Saya terkejut. Ini baru contoh kicap. Sebab itu badan saya gelap ni, makan kicap banyak orangnya. Inilah nak tunjukkan bahawa harga barang kita melambung sedangkan kita tak perasan. Kita duk rasa kita ada duit. Nak je barang kita seluk kocik. Nak je barang kita seluk kocik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kawal harga ini supaya tidak naik dan terus naik, saya sarankan kepada rakyat sekalian, pengundi-pengundi sekalian, buat perubahan dalam pilihan raya yang ke-13 ini. Dalam konteks keperluan harian ini juga, saya telah melihat bahawa semua orang dalam Malaysia ini, semua orang rakyat Malaysia ini, kalaulah gaji dia RM1,000, sebenarnya dia kena cukai. Sama ada cukai barang ataupun cukai apa, lebih kurang 5 hingga 10%. Kalau
1000 kena berapa ringgit? RM50 dah. Betul RM50. Kalau 10% ialah 100. Kalau yang gaji 2,000 jadi 200. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikir, cuba ingat gaji kita 1,000 ataupun 2,000. Kita letaklah 1,000. Kalaulah 10%, yang angka dia di antara 5 hingga 10, kita ambil yang 10%. 1,100 cukai yang kita kena setiap bulan kita kena. Kalau setahun jadinya 1,200. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menutup cerita-cerita ini, dia telah cuba bagi one off 100 pelajar baru-baru ini RM100. Kemudian kita kena isi borang BR, borang satu Malaysia RM500. Kalaulah semua orang dapat itu baru RM600. Ada tak berbaloi dengan cukai kita RM1,200 setahun, kita cuma dapat RM600 dalam tempoh 4 atau 5 tahun. Ini satu negara yang saya rasa tidak melihat kepada rakyat yang menyumbang kepada negara. Dia tidak melihat bahawa rakyat menyumbang kepada negara. Dia fikir macam mana nak dahulukan kena kepada rakyat. Betul lah, dahulukan rakyat. Negara yang baik ialah apa saja cukai yang dikena kepada rakyat, dia akan pulang kepada rakyat. Kalaulah kita ambil dalam 1,000, dia akan pulang balik kepada rakyatnya 1,000 juga. Itu negara yang baik. Tetapi negara Malaysia ini yang amalannya yang dibuat ialah begitu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun dalam kumpulan harian ini saya juga ingin sebut, semalam saya terbaca dalam surat khabar hari semalam. Mungkin ada sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan yang hadir ini tak faham apa cerita, tapi saya nak cerita di sini ialah tentang kehilangan kadar air tidak berhasil. Ini bahasa teknikal sedikit. Keluar dalam surat khabar hari semalam. Semalam ke bila? Semalam. Dia kata NRW, non-revenue water, maknanya dia kadar kehilangan air tak berhasil, hilang sebanyak 5 bilion sejak 2008, 2009 dan 2010. Apa maksud dia ni? Maksud dia ialah kita ada tangki. Contoh kita ambil tangki lah. Tangki itu jumlah dia ialah 100,000 galon. Contohlah. Nanti untuk supply ke Bukit Kepayang ni, saya nak ambil contoh mudah je. 100,000 galon dalam tangki dan diagih ke seluruh Bukit Kepayang dan seluruh Debera ni lah. Yang sampai ke rumah, kita suka lah, dia ada kaedah suka dia. Dia ada kaedah suka dia. Sukanya ialah hanya 55,000 galon saja yang sampai ke rumah. Ini yang berlaku. 100 kandungan kapasiti tangki dalam air dalam tangki ada 100,000 galon. Dicampur semua rumah menerima kira-kira dengan apa ni semua sekali lah. Hanya 55,000 galon sahaja. Mana dia 45,000 galon lagi hilang entah ke mana. Itu maksudnya. Dan ini telah disebut bahawa kadar air yang tidak berhasil ini ialah 45%. Ke mana perginya? Ke mana perginya air? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia hilang. Dia meresap ke mana? Maksud dia kemungkinan besar berlaku pada mutu lah. Mutu paip. Ataupun berlaku kebocoran paip. Jadi dalam keadaan macam inilah negara kita hilang sebanyak 5 bilion 2008, 2009 dan 2010. Dan untuk tempoh 2010 1.7 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh YDP. Pemerintah negara, sama ada kaki tangan kerajaan ataupun siapa sahaja, jika tidak ada amanah, kalau tidak ada keadilan, kalau tidak ada ingin membantu rakyat, dia akan beginilah jadinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
tukar kerajaan untuk pelahara ketiga. Boleh kan? Kita itu je kita nak saran. Sebabnya kita dah nampak perkara ini. Kalau ini berlaku dan terus berlaku, bukan hanya kadar nilai air yang tidak berhasilnya 45% dan kemungkinan akan jadi sampai 60% yang sampai ke rumah kita 40% saja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ringkaskan sedikit. Saya suka juga nak sebut apa yang disebut oleh YDP Ustaz Sulaiman tentang isu DAP dan juga PAS. Saya nak sentuh sikit saja. Saya nak sentuh sikit saja. Kenapa isu DAP memperkudakan PAS ni keluar sekarang ni? Sedangkan pada ketika BN bersama MCA dan bersama MIC sekarang ini pun daripada dulu sama juga komponen dia, Melayu, Cina dan India sama juga. Tak ada pun cerita kuda-kuda ni. Cerita lembu mungkin ada, cerita kuda-kuda ni tak ada. Jadi apa maksud dia? Maksud dia ialah dia telah melihat isu DAP memperkudakan PAS ini ialah untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Orang Melayu ni pantang sangat. Saya ingat dua, masa saya kecil dulu. Dua perkara. Dulu saya di kampung Bukit Keledang. Saya ingat lagi. Masa tu Don Teriang. Ingat lagi. Kalau DAP roket ni ke mana kan? DAP roket ke mana? Jangan undi. Betul tak? Satu ketika dulu. Satu ketika dulu DAP roket ni ke mana? Jangan undi. Kita ditakutkan dengan DAP, kita ditakut dengan ke mana? Betul tak? Itu serangan orang Melayu sehingga hari ini. Sebab itu diletakkan bahawa sekiranya DAP menguasai PAS, bermakna orang Melayu tak akan sokong PAS. Itu maksudnya. Betul tak? Itu yang dia tak letak. Jadi sekarang ni saya nak menambah sikit apa yang disebut oleh Ustaz Sulaiman. Sikit saja saya nak sebut. Apabila timbul perkara ini, nak menunjukkan bahawa pilihan raya sebenarnya telah hampir sangat. Sebab satu-satu saja kaum yang boleh menegakkan BN ini menang hanya Melayu. Cina dah tak boleh pergi, India tak berapa boleh pergi, tapi Melayu masih lagi isu DAP ini. Saya di mana-mana pun cikgu-cikgu di brainwash supaya isu DAP ini betul-betul sungguh menjadi supaya jadi makanan kepada orang Melayu. Jangan sokong PAS kerana PAS bersama dengan DAP. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ambil mudah contoh macam ni, senang je lah. Satu orang Cina DAP, katalah DAP Cina lah. Dia mengajak kita pergi tebang pokok nangka, pokok batang nangka, boleh? Satu dia tebang pokok tu tumbang jadi batang lah, jadi batang nangka. Dia mengajak kita, Cina ni kafir. Cina ni tentulah Cina. Dah bukan Melayu. Dia mengajak kita pergi tebang apa? Batu nangka lah, pokok nangka yang jalan. Satu. Mana satu lagi orang Melayu. Orang Melayu katanya Islam. Kemudian dia mengajak kita pergi main judi. Ambil contoh. Sekarang saya nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seorang Cina yang pergi ajak kita pergi potong batang nangka yang menghalang orang jalan lalu lintas, dengan orang Melayu Islam yang mengajak kita pergi berjudi. Saya nak tanya, tuan-tuan nak pilih yang mana satu? Tuan-tuan nak pilih yang mana satu? Tentulah pilih bantu orang Cina yang nak tebang pokok nangka kerana menghalu jalan. Dan orang boleh lalu, betul tak? Takkanlah kita nak pergi tolong orang Melayu Islam yang mengajak berjudi. Ini satu contoh yang mudah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. DAP sekarang ni, dia banyaklah punya misi dia. Kita pun ada misi matlamat kita sama. Di antara matlamat yang sama itu ialah nak mewujudkan satu negara yang adil. Satu negara yang bebas rasuah. Satu negara yang mempunyai pemerintahan yang menjiwai rakyat, yang tidak menghina rakyat. Ini yang kita bersama. Tak boleh ke? Tak boleh ke? Boleh. Ingat contoh saya. Seorang Cina yang tidak Islam ajak kita buat satu perkara yang baik,
berbanding dengan Melayu yang mengajak kita membuat kerja yang tak baik, tentulah kita pilih buat kerja baik walaupun dia tidak Islam. Betul? Mudah-mudahan dalam perjalanan kita untuk menebang pokok, kita cerita dengan dia begini-begini Islam. Dan saya hari ini DAP selama ini telah terhijab bahawa PAS ini ekstrem Islam, jahat, tetapi sekarang mereka telah terbuka bahawa Islam ini tidak jahat. Sebenarnya Islam ini bagi dia memang baik, bagi dia memang baik. Dan kepahaman inilah nak dihalang oleh UMNO dan Barisan Nasional sebenarnya. Dia bimbang sangat Melayu di engineer di Malaysia ini boleh bersama dengan PAS dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan act lah Melayu di Malaysia ini dengan Islamnya. Kerana Cina menjadi Islam lebih dahulu daripada kita lagi. Berapa tahun dulu? Di negeri Cina itu lebih dulu Islam daripada kita. Cuma yang datang kemari tak ramai yang Islam. Jangan act sangat sebenarnya. Kita sebenarnya mungkin yang Laksamana Cheng Ho tu datang kemari itu yang membawa Islam itu, kita mungkin kemudian tak jauh daripada Cina. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saya nak contoh sedikit saja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, atas dua soalan. InsyaAllah saya rasa ada satu lagi soalan yang saya nak cuba ketengahkan, iaitu saya melihat juga bahawa di masjid yang di surau, kalau musim Ramadan ataupun orang sebut bulan puasa, penuh. Penuh tak? Di masjid penuh, di surau penuh. Jadi soalannya, bolehkah jemaah di masjid di surau kembali ramai seperti masa Ramadan atau seperti dulu-dulu? Boleh tak? Kita parti Islam Temasya PAS dalam bentuk gerakan Islam ini, kita kena buat perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena kembali kepada masjid. Kerana masjid ialah tumpuan. Tak kira apa saja aktiviti, mesti bermula di masjid. Sebenarnya begitu. Boleh tak kita nak kembali balik? Kalau di Felda ni saya tengok boleh tahan lagi. Tapi kalau di kampung nak cari satu sah pun payah. Kenapa jadi begitu? Cuba tanya diri kita yang kita telah tinggalkan kampung kita. Cuba sekali balik. Betul tak saya cakap ni? Cuba jangan sekali balik ke kampung kita. Tak kira lah kampung kita di mana, Perak ke, di Pahang ke, di Selangor ke, di mana ke. Cuba sekali balik, pergi jemaah ke surau di masjid. Baik apa terjadi? Satu sah pun tak sampai terkadang. Buat pun dua sah saja. Macam mana nak balik semula? Nak balik semula kena tukar juga kerajaan, tuan-tuan puan saya. Kita masjid ni. Tapi nak balik ke orang ramai masjid, kena tukar juga kerajaan yang ada ni. Kena tukar sebab nak mula masjid ni mesti bermula daripada kanak-kanak kecil. Kena ajar ada masjid dah. Bukan setakat ada masjid, dengan pendidikannya kena betul, dengan cara di rumahnya betul, baru ada seronok untuk datang masjid. Baru ada rasa tanggungjawab untuk datang masjid. Baru rasa syok datang ke masjid. Sekarang tak ada. Hari semalam saya mendapat satu berita. Bukan berita lah. Satu cerita bahawa Kerajaan Pahang, lagi Pahang BM kan belum PAS lagi. InsyaAllah pelayan kita ada sebut lah tu. Kerajaan Pahang telah pulangkan 1 juta, 10 juta duit kepada pusat. Pusat lah, kerajaan pusat. Duit ini ialah untuk bahagian agama. Maksud dia apa? Duit tak habis belanja lah. Duit untuk bahagian agama telah dipulangkan kepada pusat sebanyak 10 juta. Banyak ni. Saya pernah kerja kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau satu bajet yang dibuat oleh satu agensi, dia buat bajet, kemudian dia tak habiskan duit dia pulang, jangan minta dah untuk tahun depan bajet yang sama banyak ini. Kalau dah pulang 10 juta, banyak ni. Mana dia, Pahang tak akan dapat dah bajet yang dia minta sebelum ni. Sebab dia pulang 10 juta. Apa yang terjadi kepada sekolah menengah agama negeri Semen? Saya melihat cukup doa. Sekolah menengah agama negeri Semen
yang berada di Pahang ni rasanya dalam 13 lebih kurang, saya ingatlah 13, iaitu di Ma'had Jengka, ada Ittifaqiyah di Kuwait, ada di Ihsan Kuantan, ada di Rompin, ada di Maran. Betul tak? Ke mana? Sepatutnya inilah yang kita minta anak-anak kita belajar agama dengan baik. Daripada kecil, kita ambil contoh Pulau Pinang yang kata DAP di Pokok Depas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan mungkin terkejut, kerajaan Pulau Pinang dipimpin oleh DAP yang namanya Lim Guan Eng, Cina, dulu konsukun Jawa, dia telah bagi RM600 kepada guru pasti, tuan-tuan. Tengok kerajaan Penang, dia nak melihat anak-anak orang Islam Melayu maju dengan agama mereka. Dia maju dengan agama mereka dan tidak meninggalkan agama mereka, dan terus insyaAllah memamurkan agama mereka. Saya rasa itu saja. InsyaAllah kita berjumpa lagi lah. Masa pun dah ada warning, saya pun hari ni jam tak ada. InsyaAllah kita pun ada 2 orang lagi. Mudah-mudahan secara ringkas saja, kita untuk yang ke-13 ini pastikan kita mengundi balik mengundi. Kalau anak-anak kita mengundi PAS, DUN, dan juga di Parlimen juga kita undi PAS, insyaAllah. Kita pastikan perkara yang saya sebut ini akan tidak menjadi. Mudah-mudahan kita dapat bersama dalam perayaan ke-13 ini dalam suasana yang lebih ceria, dalam rakyat yang lebih makmur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.